mana yalah, kadang kerajaan negeri telah melakukan pelbagai inisiatif, telah menstruktur pelbagai perkara untuk menjadikan dia berhasil 200%. Tetapi sudah tentu dalam perjalanan tu ada masalah yang berbangkit mungkin dari usahawan sendiri. Sebab satu ketika dulu terdapat usahawan Bumi Putra di Melaka diberi peluang untuk memasarkan produk beliau ke pasar-pasar yang besar, tetapi sebabkan tidak mampu untuk mencapai minimum of order, kuantiti yang minimum yang perlu diberikan setiap bulan, maka terbatal kontrak tersebut. Jadi pendapat Yang Amat Berhormat sendiri, bagaimana dengan situasi itu sekarang? Adakah usahawan sekarang di 2020 mampu untuk mencapai apa yang dia lagi sasarkan? Dia sebenarnya di tingkat kerajaan memang kita sentiasa berusaha memastikan usahawan itu sentiasa berjaya. Itu sebab kalau kita tengok dalam kadang-kadang kita menyebut bahawa kita menghasilkan produk, antara cabaran kita adalah untuk memasarkan produk. Tetapi kita sebenarnya di tingkat kerajaan, kalau kita tengok bila kita nak memasarkan di tingkat antarabangsa, dia bukan lagi isu pemasaran dah. Dia adalah isu apakah kita ada kemampuan untuk melaksanakan yang tadi disebut. Sebab kalau kita lihat bila nak memasarkan kepada China, isunya adalah volume, bilangan itu. Apakah kita mampu? Apakah kita bersedia? Apakah kita punya modal? Ini adalah cabaran kita. Sebab itu latihan ini mesti kita lakukan secara domestik ini. Kita mesti boleh bekerja, berusaha dalam peringkat domestik kita. Macam tadi disebut, memang kita tak nafikan bahawa bila kita menghasilkan sesuatu produk atau sesuatu perkhidmatan itu, kita mesti mempunyai satu disiplin di mana kita bukan sahaja sudah dapat memenuhi kehendak pelanggan kita, tapi dalam masa yang sama kita mesti meningkatkan juga prestasi kita. Sebab itu dalam menjaga strategi kita adalah antaranya adalah memastikan prestasinya tadi. Bila kita membuat contohnya macam tadi usahawan-usahawan asnaf, kita mesti memastikan bahawa mereka mesti mengeluarkan produk. Kalau satu hari katakan 1000 produk, mesti mereka keluarkan dalam bentuk yang begitu. Itu adalah prestasi. Mereka tidak boleh kurang, mereka tidak boleh makin lama makin mengecil dalam sistem itu. Dan ini akan menyebabkan proses itu tidak akan dapat berjalan ataupun berjaya dengan sempurna. Sebab itu kalau kita lihat, dan lagi satu, kita jangan takut gagal dalam keusahawanan ini, kerana kita tahu bahawa perniagaan ini dia ada untung dan ruginya. Jadi sebab itu keusahawanan ini adalah usaha yang berterusan. Hari ini kalau kita lihat syarikat-syarikat besar, banyak yang tidak ada dulu kita kenal mungkin 10 tahun, hari ini sudah tidak ada lagi. Tetapi ada datang syarikat-syarikat baru yang mempunyai idea-idea baru. Itu sebab dalam strategi keusahawanan, inovasi itu penting. Kita jangan merasakan bahawa produk kita boleh kekal dalam tempoh 10-15 tahun. Kadang-kadang setengah-setengah produk itu sudah tidak ada, macam kita lihat hari ini. Kodak pun sudah tidak ada, orang tidak pakai kodak lagi. Jadi bisnes itu sudah tidak berfungsi. Dan telefon di rumah pun tidak digunakan lagi. Dan kalau kita lihat produk kita, perkhidmatan dan sebagainya, dan kalau kita lihat antara peluang kita akan datang, contohnya macam keusahawanan dalam bidang logistik. Ini belum diteroka lagi secara keusahawanan mikro sebenarnya. Kalau kita lihat mungkin secara besar, mungkin sudah kita tengok Grab, mungkin kita telah tengok Gojek dan sebagainya. Tetapi kalau kita tengok di peringkat domestik kita, sebenarnya keusahawanan perkhidmatan pun masih belum diteroka lagi. Sedangkan kalau kita tengok macam tukang pipe masih lagi meletakkan dia punya tanda-tanda pipe itu di pokok-pokok dan sebagainya. Sedangkan keusahawanan ini boleh distrategikan, dan bagi negara-negara maju ia telah dilaksanakan dengan lebih sistematik. Dan sebenarnya apa yang saya sebut tadi adalah key point dia adalah inovasi. Dalam keusahawanan kita mesti mempunyai satu inovasi di mana kita tidak boleh memikirkan keselesaan kita. Kita dah ada produk dan kita yakin produk kita itu akan kekal. Kita harus melakukan penambahbaikan, perubahan. Hatta kalau kita tengok makanan kita pun, apa yang kita makan 10 tahun yang lalu, mungkin ada sedikit inovasi berbanding dengan makanan kita hari ini. Sebab itu kalau kita lihat, kita tidak pernah makan coconut shake 10 tahun, 20 tahun dulu, dan kita juga tidak makan mango float 10-20 tahun dulu. Tetapi inovasi makanan ini sebenarnya menghasilkan sesuatu yang bagus. Itu sebab bagi saya di Melaka ini sebenarnya kita mempunyai inovasi itu kerana kita mempunyai banyak capaian dan sebagainya, dan saya yakin dalam sektor perkhidmatan dia boleh berkembang dengan lebih baik. Kalau kita lihat kebanyakannya kita banyak memberikan fokus kepada sektor pembuatan. Kita buat dodol, kita buat pelbagai barang. Tetapi sebenarnya sektor perkhidmatan juga memberikan ruang yang lebih baik. Contohnya kalau kita lihat perkhidmatan pemandu pelancong kita, sebenarnya banyak kita boleh tingkatkan. Kita ada 17 juta pelancong yang datang ke Melaka.
mereka nak tahu Melaka. Tapi kalau kita boleh mempunyai satu pengetahuan tentang Melaka secara keseluruhannya dan dapat menyampaikan mesej dengan lebih baik, dan saya rasa market itu ada pada kita. Sebab itu peluang kita pelbagai, dan kalau kita dapat bekerjasama dengan banyak pihak, sebenarnya kita boleh majukan lagi apa yang kita sebut sebagai